Assalamualaikum warahmatullahi. Kami akan menaiki pesawat MAS MH004 ke London, akan tiba di Heathrow untuk meneruskan misi Andalusia, eksplorasi Sepanyol 2000. Kami bertiga, Joe Fitri Johar sebagai ketua delegasi, saudara Wira Setiausaha dan saudara Rashidi sebagai gambar, akan melepas ke London pada jam 19.45 dan akan terus ke Sepanyol pada keesokan hari, insyaAllah. Jumpa lagi. Daripada Melbourne ke airport ke Spain kami masa dalam 1 jam naiki bas daripada Melbourne. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 5 pagi dan cuaca di sini pada kadar 6 degrees, sangat sejuk. Jadi ada yang di depan, 2 orang daripada student UK, iaitu ada seorang lagi daripada US telah bersama dengan kami tujuan. Oh, you're fine. Kami berjaya sampai ke Alhamdulillah. Jalanan lebih kurang 45 minit. Prohibido, habrá trozos que estén prohibidos, que es vídeo. Sekarang kita berada di Al-Baisin. Sekarang kita akan menuju ke masjid di sekitar, iaitu masjid yang setelah sekian lama di kota Sepanyol ni tidak kedengaran azan. Merupakan masjid yang pada 2003 kita dengar azannya balik setelah 700 tahun ataupun 500 tahun tidak kedengaran azan di kota Sepanyol ini. Iaitu pada 4 degrees, sangat sejuk. Okey.
Memang sangat sejuk. Dan kita akan bertolak ke Al-Hamra sebentar lagi, sementara menantikan rakan-rakan yang lain. Dan perjalanan kita pada hari ini mungkin akan mengambil masa selama 5 ataupun 6 jam. Kita akan pusing di sekitar Al-Hamra dan akan cover setiap sudut di sekitar Al-Hamra, insyaAllah. Ke atas sekarang. Istana terakhir Kesultanan Nasriyah sebelum jatuhnya Islam di Spain. Wah, Spain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this glorious morning, we're about to walk into one of the last empires of the Islamic civilization, which is Alhambra in Granada, which fell into the hands of the Catholics in the 15th century. So now we are about to relive the moments in history and try to think back of the glorious past that we had and try to look into the future and see what is there for us to relive the past of the great of Islamic empire. Ke Palacios Nazarius. Kita masuk dalam Istana Nasriyah. Dekat luar tu pintu utama ada tertulis la ghaliba illallah dan in tansurullah yansurkum wa aqdamukum. Dan yang ni merupakan tambahan bukan Islamic punya dinasti. Ditambah selepas kejatuhan kerajaan Islam. Okey, ini adalah tempat turun Carlos V daripada dia punya istana dia untuk supaya dia membolehkan dia melalui daripada istana dia untuk melawat Alhambra. Jadi binaan ini adalah selepas kejatuhan kerajaan Islam. Tempat Carlos V dibuat jalan. Yang kita lihat ni adalah Court of the Lion. Ada lebih kurang 12 singa yang dibina khas. Apabila waktu solat tiba, maka air ni akan automatik dipancutkan melalui mulut-mulut singa ni. Masuk waktu subuh terpancut, zuhur terpancut, asar terpancut, maghribi secara automatik. Dan apabila selepas kerajaan Islam jatuh, Kristian dia cuba untuk buka, nak tengok teknologi orang Islam ni macam mana. Bila setiap waktu solat masuk, air terpancut. Maka bila mereka buka, akhirnya rosak alat ni, tak boleh digunakan. Sekarang berada di tugu Askar Muslimin. So kita berada di Burj Al-Quds, bermaksud menara
gelas sebab bentuk dia macam gelas. So ni tempat kubur orang Islam lah di Al-Kazaba, mempertahankan kerajaan Islam. Sekarang kita berada di pintu masuk General Rife, tempat Sultan daripada Andalusia bersiasat di situ. Ya. So, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Yang dikatakan taman ni hendak dibina supaya menyerupai betul-betul syurga. Seolah syurga. Iaitu di mana taman istana yang dibuat menyerupai seperti dalam syurga. Taman diraja di sini, General Rife, yang memang khusus untuk raja dan permaisuri-permaisuri. Setelah jatuhnya Islam pada 1492, kita menyaksikan peninggalan sejarah ketamadunan Islam yang begitu hebat. Dengan kita tengok dengan binaan-binaan yang dibina oleh Kesultanan Nasriyah, kerajaan terakhir Andalusia, kita rasa cukup kagum dan cukup hebat, dan kita harap dengan lawatan ini akan membuka mata lebih ramai orang Islam untuk datang ke sini dan berdoa supaya tempat ini akan kembali kepada tetangga Islam. Alhamdulillah, kita telah selesai melawat Alhambra, Al-Kazaba, General Rife, Castle Carlos ke-5, dan insyaAllah kita akan beredar sebentar lagi, dan malam ni kita akan pergi ke gereja katedral antara terbesar di Andalusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Jumaat, hari yang ke-5 ataupun hari yang ke-3 kita berada di sini di bumi selatan Sepanyol. InsyaAllah kami berada di La Gaviota, perjalanan untuk ke Cordova bentar lagi. InsyaAllah kita doakan semoga kita dapat melawat tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Cordova dan Madilatul Zahra yang terkenal di sana. Kita berhenti sebentar ya. Ya, kita berhenti sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 24 hari bulan Disember 2005, kami berada di hadapan masjid teragung di zaman kerajaan Andalusia, Masjid Cordova, yang akhirnya ditukar menjadi sebuah gereja. Dan kita rasa amat berduka cita kerana masjid ini tidak lagi berfungsi dengan kata fungsi sebenar, bahkan telah ditukar menjadi sebuah gereja yang ditambahi dengan patung-patung dan aksesori-aksesoris yang berkaitan dengan gereja. Jadi bersama-sama kita cuba selami apa yang berada di dalam. Terima kasih.
melihat peninggalan kesenian yang begitu hebat tertinggal, dan yang mereka ceritakan adalah kerajaan Kristian telah mengambil alih dan menambahkan salib-salib yang terdapat di atas dan sekitar masjid ini. Apa yang kita lihat sekarang ni ialah mihrab Mezquita Cordoba. Jadi kawasan ini sebenarnya jauh daripada Madinatul Zahrah, tempat di mana istana raja-raja, tapi ini adalah kota ilmu yang ada suatu ketika dahulu ketika Abdul Rahman Dakil I sehinggalah Hakam I, dan juga yang terkenal adalah Ibnu Abdul Amir, seorang menteri, Perdana Menteri begitu berkuasa ketika Hisham II masih kecil dan kanak-kanak lagi. Walau bagaimanapun dari segi seni reka dan juga struktur yang ada ini, kita boleh lihat bahawa ukiran-ukirannya halus, walau bagaimanapun lebih halus sebagaimana yang kita lihat di Granada, kerana masjid ini lebih awal dibina daripada Alhambra, sebagaimana yang kita maklum, dan Cordoba lebih dulu jatuh sebelum Granada jatuh. Dan saudara boleh lihat di atas ukiran-ukiran begitu halus, dan bagaimana sedih dan lukanya hati jiwa umat apabila melihat masjid seperti ini runtuh dan jatuh ke tangan orang lain. Dan sepatutnya kita sedar tentang hakikat kesenian dan kekuatan umat yang ada satu ketika dahulu. Tiang-tiang ini menjadi saksi di mana sujudnya solat Jumaat, Zuhur, Maghrib yang bergema azan setiap 5 waktu. Tetapi apa yang ada sekarang ialah loceng-loceng yang berdering setiap masa dan ketika, setiap 1 jam. Dan kawasan-kawasan, banyak kawasan-kawasan di tepi masjid ini diganti dengan patung-patung dan juga ukiran-ukiran Kristian sebagaimana yang kita nampak sekarang ini. Pada bagaimanapun, lampu-lampu yang kita lihat ini adalah lampu-lampu yang lama, yang telah wujud sekian lama pada zaman Abdul Rahman Dakil lagi, dan selepas itu dibesarkan oleh Perdana Menteri Ibnu Abdul Amir, ataupun lebih dikenal sebagai Al-Manzur, antara Perdana Menteri yang hebat yang berada di Cordoba satu ketika dahulu.